Pada zaman Rasulullah SAW, kenapa orang-orang Yahudi, kaum Yahudi berada di Madinah? Pernah tak anda bertanya kepada diri sendiri soalan ini? Kenapa mereka datang ke Madinah? Mereka datang ke Madinah kerana dalam Taurat dan Talmud mereka yang dipercayai oleh kaum Yahudi, terdapat keterangan mengenai tanah di mana utusan yang terakhir akan tiba. Dan utusan terakhir ini disebutkan di dalam Taurat mereka. Dan keterangannya adalah bahawa tempat ini akan mempunyai pokok kurma dan terdapat beberapa keterangan lain yang menunjukkan gambaran pada Madinah Al-Munawwarah. Dan disitulah sebabnya mereka semua berpusu-pusu ke Madinah Al-Munawwarah dari kalangan mereka, ketua dan pemimpin mereka, masyarakat umum dan sebagainya. Okey, suatu hari ketika Rasulullah SAW membuatkan hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu yang kebetulan adalah salah seorang ketua kaum Yahudi. Dia tengah buat kerja di sebuah ladang di sekitar Madinah. Dan pada masa itu dia dapat melihatkan awan di langit sedang bergerak. Dan dia juga dapat melihatkan sekumpulan orang sedang berjalan dilindungi, diteduhkan oleh awan tersebut. Dan dia melihat banyak tanda-tanda lain. Dia dapat melihat begitu banyak tanda dan dia mula tahu dan sedar hari ini adalah harinya. Hari yang kita sedang tunggu-tunggu sekian lama. Hari ini adalah hari yang akan munculnya seorang Nabi. Oleh itu, dia berhenti buat kerja dia. Dan dia pergi ke arah orang yang sedang berkumpul, yang sedang sekat pandangannya. Dia ingin melihatkan wajah Muhammad SAW dan dia tahu sebaik sahaja aku dapat melihat wajahnya, aku akan terus mengenalinya sama ada dia seorang Nabi atau tidak. Kerana dia dapat melihat macam-macam tanda. Awan mengikut di mana sahaja dia berada dan seterusnya. Oleh itu, dia datang dan dia melihat Muhammad SAW. Dan dengan segera dia terus istihar, ini adalah Nabi Allah. Aku bersaksi bahawa kamu adalah Nabi yang kita sedang tunggu-tunggu sekian lama. Subhanallah. Oleh itu semua orang di sekitar juga melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kamu tahu bahawa ini adalah pemimpin Yahudi? Dia menerima Islam, dia datang ke sini dan dia istihar bahawa kamu adalah utusan menurut keterangan Taurat. Jadi Rasulullah SAW panggil dia. Ya Abdullah ibn Salam, mari ke sini. Kamu adalah seorang pemimpin kaum Yahudi? Kenapa kamu tidak pergi kepada mereka semua dan beritahukan mereka bahawa utusan telah tiba? Jadi dia berkata, Ya Rasulullah, saya kenal sangat orang-orang saya. Mereka akan berpaling. Mereka bahkan susah mau dengar cakap saya. Mereka tak akan dengar, lebih-lebih lagi datangnya tentang daya keinginan dan nafsu mereka. Saya di sini harap umat Islam sekarang tidak akan melakukan macam mereka. Apabila datangnya tentang daya keinginan nafsu kita sendiri, kita sudah tidak berminat untuk menyedari akan kebenaran atau kepalsuan. Abdullah ibn Salam menyebutkan bahawa ini adalah kualiti masyarakatnya sendiri. Okey, maka Rasulullah SAW berkata, tidak, cuma cakap dengan mereka sekurang-kurangnya. Jadi Rasulullah SAW membuatkan Abdullah ibn Salam bersembunyi di belakang tembok. Dan orang-orang dari kaum Yahudi dipanggil. Dan beliau bertanyakan kepada mereka, siapakah Abdullah ibn Salam? Mereka jawab, dia adalah ketua kita dan anak kepada ketua kita. Dia adalah yang paling jujur di antara kita dan anak seorang lelaki yang paling jujur. Dia adalah salah seorang juara kami dan anak seorang juara. Dia adalah saudara kami dan anak kepada saudara kami. Jadi Rasulullah SAW berkata, bagaimana jika aku memberitahu kamu semua bahawa dia telah menerima aku sebagai Nabi? Mereka berkata, itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Kami tidak mahu membincangkannya lah, kerana ia tidak akan berlaku. Oleh itu, Abdullah ibn Salam muncul dari belakang dan berkata, Inni ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu dengan segera semua orang yang berada di situ terkejut dan terus mula berkata, dia adalah pembohong dan ayahnya pendusta. Dia seorang penipu dan ayahnya penipu. Dia adalah yang terburuk dan ayahnya yang paling teruk. Dan Abdullah ibn Salam memandang ke arah Rasulullah SAW dan memberitahunya, bukankah aku sudah memberitahu kamu? Aku lebih mengenali kaum aku daripada orang lain. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Abdullah ibn Salam berasal dari dua kaum, Banu Quraidah dan Banu Nadir. Ini adalah dua kaum Yahudi yang dia berasal dari. Mereka sekarang tidak bercakap lagi dengan Abdullah ibn Salam. Dan beberapa orang yang telah menerima Islam dengannya. Mereka tak mahu duduk samanya. Mereka tak mahu campur lagi dengan mereka.
Mereka tak akan adakan perkahwinan di antara anak-anak mereka atau mereka sendiri. Tidak ada langsung bentuk komunikasi antara mereka dan orang mereka sendiri. Jadi perkara ini biasa telah menyentuh hati mereka. Jadi mereka datang kepada Rasulullah SAW. Dia komplain. Abdullah ibn Salam sendiri berkata, "Ya Rasulullah, sejak kami menerima Islam, orang-orang ini tak bercakap lagi dengan kami. Mereka tak mau campur dengan kami lagi. Mereka tak mahu duduk bersama kami lagi. Mereka tak mahu kita berkahwin dengan mereka lagi. Dan kita tidak mempunyai kawan lah sekarang." Jibril alaihi salatu wassalam turun dengan ayat. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Abdullah ibn Salam dan kumpulan itu jangan risau sama sekali. Jangan risau, kamu tidak mempunyai kawan. Wali kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wali kamu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan kamu semua sekarang adalah orang-orang yang beriman, mereka yang mendirikan solah dan mereka yang menunaikan zakat dan mereka yang berada dalam rukuk. Subhanallah. Dia sangat senang dengan kenyataan ini dan dia selalu berkata, "Subhanallah, Allah telah berteman dengan aku. Allah telah mengambil aku sebagai teman sebab aku mengadu bahawa aku tidak mempunyai kawan." Okey. Apa yang berlaku kepada kita hari ini? Kita membuatkan keputusan untuk menjadi sedikit beragama. Tukarkan haluan kita. Kadang-kadang seseorang menjadi sedikit beragama, sebilangan ahli keluarganya sendiri atau ahli keluarganya mengetepikan mereka. Jangan risau, Allah adalah wali kamu. Jangan risau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wali kamu. Jangan risau, orang-orang yang beriman adalah kawan-kawan anda, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita sekiranya orang telah mengetepikan kita. Kerana anda sekarang telah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jangan risau. Anda sedang menuju ke arah yang benar, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.